Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah episod kita tak ada nak mengajar, tak ada nak guna slide. Cuma kali ni kita nak sembang kari, sembang kecang apa bala lah. Tetapi kami bukan nak bercakap pasal fakta data, kita nak sembang supaya broaden your spectrum. Buka otak, buka minda supaya berfikir dengan lebih matang. Itulah. Tapi topik kita macam biasa, anak muda. Sikit lagi nak tua tapi masih lagi muda, tak apa. Boleh register dah muda. Politik tak boleh, politik. Cut. Alright. Anyway, ini adalah episod pertama kita bawa untuk bincangkan secara santai. Kita buat podcast video ni untuk anda tengok Sebab bila kita buat podcast ramai yang bagi respon yang menarik. So kita akan teruskan dengan gaya yang anda sokong. So apa jadi? Kita sembang tentang isu anak muda. Tak ada kejaya pun, tak ada kejaya. Anything yang nak relate supaya broaden your spectrum. Itu je. Objektif dia supaya otak bercambah. Okay. Anyway, kita perkenalkan apa nak panggil? Tetamu. Tamu jemputan lah, boleh. Teman sembang kita hari ni adalah Asnawi Kaca, Asnawi Sega. Hashtag. Tuan Asnawi ni pengalaman dia panjang. Tapi topik hari ni kita nak sembang tentang Tuan Asnawi, perjalanan dia, sebab anda akan dapat pengalaman yang sangat best ataupun akan dapat input yang sangat best daripada Tuan Asnawi. Pengalaman dia ni, dia pernah jadi transporter. Bentak-bentak ke botak. Betul. Aduh. Tak apa. Cuma topik hari ni guys adalah kita nak sembang tentang makan gaji atau berniaga sendiri. Tuan Asnawi dia melalui dua fasa tu. So sekarang ni bisnes sendiri. Dan kita nak tahu macam mana pengalaman dia, transition dia, what happened, which one better, which one apa yang sama, apa yang berbeza. Betul kau kata orang yang berniaga ni tawakal daripada Tuhan lagi tinggi. Tak tahu lah. So kita akan tanya Tuan Asnawi apakah iman dia makin bertambah setelah dia bekerja sendiri. Okay. Anyway, Tuan Asnawi kita kongsi sikit lah. Boleh panggil Tuan Boleh, tak ada masalah. Okay, Tuan Asnawi kongsi sikit pengenalan seminit. Berkenalan. Okey, baik. Sedikit perkenalan. Nama Muhammad Asnawi bin Yusof. Saya duduk di Kajang. Mungkin siapa yang pernah kenal saya dalam training saya sebelum ni, sekapal lah. Kami dulu sekapal lah kan. Lebih kurang lah. Cuma bila dah masing-masing ada pengalaman masing-masing, ada matlamat masing-masing, saya pun yelah dah kahwin, dah ada anak. Jadi perjalanan tu berbeza. So I started my journey masa tu memang bekerja. 2014 saya bekerja sampai dah 2019. So 2019 masa tu belum PKP belum ada isu ekonomi, semua tak ada isu. So masa tu memang dah lama lah kita berniat untuk bekerja sendiri sebab kita nak ada masa sendiri dan sebagainya. Memang hakikatnya orang sebut, oh you ada masa sendiri. Hadap dulu baru kau tahu masa sendiri tu macam mana. Elok kerja 9 to 5, kau jadi 12 to 12. Macam tu lah lebih kurang. Okay. So 2019 buka company sendiri SSM. Lepas tu 2020 start hit untuk PKP. Masa tu dia macam blur kejap, sebulan blur, tak tahu nak buat apa. Sebab tak ada benda nak jalan. And then 2021 hujung 2020 tu I started untuk member invite untuk jadi macam part of partner. Sampailah sekarang ni. So fasa daripada bekerja, lepas tu daripada bekerja dengan orang, kemudian kerja sendiri, lepas tu kita berpartner dengan orang. So sebenarnya kali ada 3 fasa lah. 3 fasa. Tiga fasa. Makan gaji, kerja sendiri, berpartner. Berpartner. Tiga-tiga ni mana yang paling best? Dia masing-masing ada pro and cons. Saya tak boleh kata makan gaji paling best. Fasa mana yang makan imam paling tinggi sekali? Dia serabut berbeza tau. Contoh. Kalau kita makan gaji, kita tidak ada kuasa untuk membuat keputusan. Right? Kita akan ada kita punya orang kata apa, LOA dia. Subject to approval. Subject approval ataupun chain of command. Chain of command, COC. Siapa yang main game tu tahu COC kan? Chain of command. So chain of command ni adalah kita nak buat something, kita mesti dapat approval yang ni. Nak dapat approval yang ni mesti dapat approval daripada management. Okay. Tetapi daripada sudut tindakan kita dipandu. Okay, Nawi kau buat macam ni dan sebagainya lah. So along the way kita grow. Right? Dan kita belajar dengan observe. Kita tengok bos kita buat macam ni. Dulu yang ni buat macam ni. Klien kita engage macam ni. Kita boleh observe. Right? Kita boleh belajar dengan orang. Okay. Bila masuk bekerja sendiri, bekerja sendiri ni saya beritahu the best thing bekerja sendiri adalah you decide semua benda you buat. You decide sendiri. You nak bangun ke apa? Decide. Tak ada punch card kan? Tak ada punch card, tak ada orang tiba-tiba nak hello. Nawi, you kat mana? Kat mana ni? Tak masuk office ni? Tak ada. Dulu kan apa tu kan? Tak ada. Balik lambat, balik cepat tak ada. Pernah sekali tu seminggu tak keluar rumah. Wow. Menung lah. Itu bukan kerja sendiri. Memang menung, duduk rumah menung, tengok TV, buat apa semua. Sebab kita kerja by project. Kita buat training kan. Jadi untuk makluman,
kami adalah business training. Tuan Asnawi pun adalah seorang trainer yang sangat berkaliber. So, training ni ada projek, kita akan bersiap dan sebagainya. Ada projek je lah. Contohnya kalau projek tu minggu depan, hari Isnin, kita baru start hustle mungkin dalam Sabtu, Ahad, buat print out workbook apa semua, start buat laporan. Okay, Isnin berjalan. Betul jalan, betul Selasa atau Rabu dah siap report. Okay, selesai. Dapatlah payment. Okay, so saya adalah business service. So business service ni, kita adalah produk. Kita bukan jual barang. Kalau jual barang cerita lain, nak cerita supply dan sebagainya. So mungkin boleh jemputlah orang lain untuk perspektif produk. Okay, so balik pada situasi kerja sendiri ni, sampai tahap saya pernah termenung seminggu tu tak buat apa benda. Sebab contoh kalau kita punya expenses sebulan, kita perlukan let's say lah 2,500 je. Nak bayar kereta, nak bayar nafkah, nak bayar anak, nak bayar, itu je 2,500 clean, habis. Itu pun ada baki mungkin 500, 2,000 je kita belanja. Kalau dapat satu projek, let's say lah projek tu bernilai 3,000. Settle lah. Settle. Sebulan satu projek cukup. Lepas tu motivation hilang. Lepas tu hilang. Tak ada benda. So, pernah satu masa kerja sendiri tu, sebab 2019, 2020, 2 tahun setahun setengah lah lebih kurang. Masa kerja sendiri tu, pernah sampai termenung. Okay, dah dapat dah gaji. Dah dapat dah projek. Okay, betul aku nak buat apa minggu ni? Woi, sampai tak macam tu. Termenung. Sampai isteri tanya, bang tak ada kerja ke? Nak buat apa? Woi, termenung bye. Level termenung. Okay, lepas tu hujung 2020, masa tu jumpa dengan member pula. Ya, saya masa masuk tu jadi HR finance. Pelik weh. Kita background engineering. Lepas tu masa kerja dulu training management, event management dan sebagainya. Tiba-tiba HR finance. Tak rasa pelik? Pelik. Tapi belajar. Time tu network sangat penting. Member universiti dulu yang kita tahu HR, kita tahu kawan-kawan dulu HR, contact dia orang tanya, bro, HR ni apa kerja dia? Okay, kau buat macam ni. Bro, kontrak nak buat macam mana? Okay, kontrak kau buat macam ni. Sekejap, soalan. Ini learn from scratch ni dengan keadaan dah bekerja selama 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 7 tahun. 7 tahun kerja, tapi bila masuk position baru from scratch balik. Wih. Kita adalah tahu sebab kita pernah dapat daripada bos kita dulu yang kita dapat. Okay, ni kontrak Nawi. Tapi kita tak pernah tahu essence kontrak tu. Contohnya mesti ada EPF, mesti ada start bila, mesti ada gaji, mesti ada manfaat. Benda tu wajib. Tapi bila kita dah buat, baru kita tahu. Oh, wajib rupanya. Member HR kata apa? Ini panduan. Kalau kau tak ikut boleh, tapi jangan sampai kau kena report. Kalau kau kena report, kau nak menjawab susah. Kita pun baru tahu. Contoh macam finance kan. Dulu kita rasa senang je. Alah, bagilah receipt claim. Bila kita pegang finance, kita nak buat proses claim tu, baru kita tahu patutlah kena buat claim satu hari. Contohnya habis satu hari ni, okay, semua hantar claim. Sebab apa? Senang nak urus. Okay, ini semua. Bayangkan transaksi nak buat 15, 20. Itu kalau 15-20 sikit. Staff ada 10 orang, let's say lah, satu orang nak ada 4 transaksi. 40 transaksi kena buat. Tak boleh kepala. So baru kita rasa patutlah dulu aku kena maki kan. Sebab claim lambat bagi, borang tak isi, lepas tu SOP tak jelas. SOP dah ada, kita tak isi betul-betul. Patutlah asyik kena maki. Sebab kita dah hadapi baru kita tahu lecehnya benda tu. Dan even 1 sen silap, contoh resit RM20 31 sen. Engkau tulis RM20 30 sen. Pun sebenarnya boleh inquiry. Kalau ikut logiknya, bukan kita inquiry, tapi mula-mula mestilah bahagian account akan inquiry lah. Kenapa duit masuk dengan duit keluar tak balance? Lepas tu worst case, ini cerita orang, saya tak pernah kena lagi. Cerita orang adalah kalau contoh kena audit, LHDN bagi surat, bagi. Kadang-kadang setakat 10%, 20% kita geng-geng ikan bilis ni tak ada isu. Tapi kalau jerung, diorang main beza sekali, ibu riban. Jadi beza lah. Tapi nak kata 3 fasa ni masing-masing ada pro cons. Okay, apa dia? Masa kerja sendiri, kita belajar dengan orang dengan perhati. Lepas tu kita dah ada masa fix tau. Kita tak beria sangat. Okay, masuk kerja ke 9, balik ke 6, extra sikit 6.30, 7. Okay lah, balik lah, cukup. Tu malam tak fikir banyak. Okay, masa kerja sendiri, kita menung sebab apa? Kita mencari misi baru. Apa lagi aku nak capai ya? Macam mana aku nak naikkan gaji lagi ya? Macam mana nak dapat sale lagi ya? Macam mana nak? Okay, kita dah start fikir. Tapi situ orang kata sky is the limit. Betul, sky ada limit. Tapi limitnya kita lah. Limitnya kita seorang buat semua. Kita buat sales, kita buat marketing, kita buat report, kita buat admin, kita lah buat training, kita lah yang susun resit. Kita lah yang, itu pun kalau susun resit, kita lah yang buat cukai, kita lah apa semua. Kita lah yang macam tu lah. Okay, bila dah berpartner dengan member, kita pula kena fikir apa? Kena fikir staff. Masa tu member ajak dah ada staff. Masa tu dah ada 2 orang. So bila masuk tu, kita renew kontrak terus, kita yang revamp balik SOP. Okay, SOP dia macam ni. Oh, ada SOP. Dulu cakap verbal. Tapi cakap verbal tak ingat.
So dia kena ada cetak. Okay, SOP dia pertama macam ni, kedua macam ni. So kita start fikir tentang, bukan kita dah, kita start fikir apa lagi kerja aku nak bagi kat staff aku ni, apa lagi kerja di bawah job scope dia yang dia kena buat, apa lagi benda yang kalau lah dia dah tak ada, benda tu masih boleh jalan. Benda tu dah fikir lain pula. So tiga-tiga saya dah lalui, tiga-tiga saya dah memahami perspektif berbeza. Sebab tu at the end of the day, saya cakap macam ni je. Even dengan staff yang kita orang pun saya cakap, kalau korang nak berhenti elok-elok, settlekan elok. Sebab dunia kecil. Kali-kali kalau ada rezeki, jumpa balik. Patah balik. Tak ada masalah. Lepas tu, kalau kat Twitter, ingat tak dulu pernah blow up? Apa ni? Majikan suka hati je nak potong gaji, semua. Majikan tak macam ni, tak puas hati. Saya cakap senang ya. Jadi majikan dulu. Fikir bayar gaji dulu. Baru you tahu. Patutlah dulu bos saya buat macam ni. Patutlah bos strict kan. Okay, Nawi, kita kena buat macam ni. Tak boleh buat macam ni. Bila kita di bos kan, baru kita patutlah. Sebab apa? Sebab kita ada sejarah yang contoh. Bila kita tak buat benda tu, rupanya damage dia lagi teruk. Gaji lambat masuk, sales lambat ni, payment lambat masuk. Payment lambat masuk nak bayar apa? Bil api, bil air, benda-benda wajib. Overhead, cost overhead semua nak kena bayar. Itu operational cost. Belum lagi tiba-tiba kan, bos, ni kita cadang nak beli mic baru. Berapa harga mic? Harga mic 1,000. 1,000? Allah. Padahal duit dalam akaun ni cukup-cukup ni nak bayar gaji, untuk lagi nak bayar overhead, nak bayar dia. Tiba-tiba nak minta bajet 1,000. Itu 1,000. Bos, alang-alang tu kita nak minta untuk beli kamera baru. Berapa harga kamera baru? Kalau ikut harga-harga ni dalam 6,000. 6,000? Allah, nak cakap mana? Okey bos, kalau tak nak ni kita beli iPhone. iPhone berapa? iPhone dah 3,500. 3,500 kita dah berfikir-fikir. Sebab apa? Sebab masa tu kita akan fikir sales kita akan fikir nak cover cost kita, nak cover gaji kita. So 3 perspektif yang saya lalu lah. Dan benda-benda tu barulah saya menjiwai sebagai staff, saya menjiwai kenapa dulu bos saya buat macam tu. Yang kedua, bila kerja sendiri baru saya tahu kenapa orang cakap nak kerja sendiri kena cari orang untuk bersembang. Sebab nak sembang bisnes dengan bisnes rupanya sangat berbeza dengan sembang orang makan gaji dengan bisnes. Orang bisnes akan fikir apa? Bro, apa lagi kita boleh buat bro? Bro, macam mana kita nak kembang kita punya ni? Bro, kos aku macam mana nak jaga? Bila kita makan gaji, ada tak kita fikir macam mana nak jaga kos syarikat? Macam mana kita nak make sure lampu bil kita tak tinggi? Tak ada. Tak peduli. Tak peduli. Kita tahu lupa. Alamak, aircon lupa tutup. Lepas tu kena marah bos. Alah bos, sehari je kot tak tutup. Tengok bil dapat 380 setiap bulan. Kita termenung 380, 400. Ada pernah naik 400.5. Sebab pernah stay sampai malam kan, buat projek apa semua sampai malam stay. Wih, tak dapat gaji, tak dapat bil tu 400.5. Lagi overhead standard tu. Sekarang ni sekarang ni besar. Itu zaman dulu. Okay. Tak, kalau kerja sendiri, overhead adalah apa yang kita perlukan je. Cukup makan kita, cukup bayar kereta, cukup bayar rumah, cukup bayar apa. Itu yang lebih kurang 2,000 je. Masa tu 2,000 lah. Sekarang tak lah, sekarang lebih dah. So 3 fasa lah. Itu kalau tanya saya tu sikit sebanyak lah. Sudah 10 minit kat situ aja. Sorry ya. Aduh. Sekejap, apa yang sama? Samanya saya tak serabut lah. Cuma serabut tu topik berbeza. Yang sama adalah bila kita bekerja, kita ada mission kita nak kejar. Itu syok. Contoh waktu kita kerja kan, kita ada mission. Okay, bos kata jom kita kejar sale. Tahun ni kita kejar sale 100,000. Kita ada mission. Mission inspired by yang top management. Top management. Tapi kita buy in lah. Oh, bos kata gini, bos ada reasoning, ada justification, kita pun okay, jom kita capai. Dan dalam masa sama, kita pun ada personal interest. Dapat commission ataupun dapat benefit-benefit, boleh pergi family day, boleh dapat pergi training. Okay, bila kita kerja sendiri, kita ada mission juga. Okay, tahun ni nak berapa? Tahun ni kalau sale sebulan 5,000, setahun bolehlah dapat 60,000. Okay lah. Cuk. Kalau kerja makan gaji, inspiration datang daripada atas. So kita KPI kita macam ni, kita macam ni, kita world class, kita nombor 1. Okay. Kalau kita lembek sikit, kita malas sikit, dia ada push. Betul? Kalau seorang-seorang, takkan inspirasi. Seorang-seorang tu, inspirasi dia adalah memang bila jumpa member. Kalau tanya saya, time tu sebab tak PKP. Jadi Allah. boleh macam. Baik cerita dari awal tu. Dah. Itu part of it lah sebenarnya. As part of being human being. Nak tak nak lillahi ta'ala, tak dinafi. Tapi kita cakap sebagai human being yang normal tau. Normal human being kita ni, kita ni bukanlah kata ingat Allah 24 jam. Which sepatutnya begitu. Tetapi saya katakan inspirasi yang menyebabkan kita betul-betul bangkit setiap hari. Pushing factor. Saya memang saya beritahu tadi, seminggu memang sampai isteri tanya, awak tak kerja ke ni? Bukan tak nak kerja, tapi duit bulan ni dah cukup.
Tak ada benda dah nak buat. Bulan tu dah dapat, masa tu bulan tu dah dapat dalam 4-5 ribu. Dah memang cover, ya Allah, dah cover dah. Saya. So nak mewah sikit, jomlah minggu ni kita makan kat McD lah. Kita minum Starbucks sikit itu je. So push factor waktu bekerja sendiri? Waktu bekerja sendiri, push factor adalah pertama, kita start ada kawan yang buat bisnes juga. So bila start kawan cerita apa? Nawi, kau bayangkan Nawi, aku macam ni, staff begini, sonok kau dapat. So kita dapat inspirasi daripada cerita usahawan lain. Dan Facebook berperanan. Saya bagi tahu Facebook berperanan sebab saya follow orang-orang yang bisnes. Puan Ainon, Coach Saha, orang-orang bisnes. Azri Walter kan, orang-orang bisnes. Puan Mary sendiri kan, kita follow. Jadi bila kita baca posting-posting tu, sebenarnya sedikit sebanyak bila kita duk baca benda tu membantu saya untuk okay, next week aku target begini. So masa tu perasan tak? Ada satu momen yang saya buat posting banyak. Buat posting, buat konten. Itu tengah semangat lah. Tengah semangat sungguh. Buat posting, buat poster, lepas tu buat konten, buat video kan. Masa tu memang tengah shock. Dan paling shock adalah bila orang boleh PM kita, "Tuan, shock lah tuan punya konten. Saya bila saya dengar tu, saya rasa saya start belajar benda baru, saya nak berubah." Oi, time tu bro. Sebagai seorang trainer dapat testimoni itu benda shock lah. Masa kita kerja dulu dah shock dah. Tapi ini yang memang kita tak kenal langsung, memang out of the blue, tiba-tiba boleh PM kita. Itu beza. Yang boleh, bayangkan kita dah ajar, contohlah kita ada projek, let's say lah bulan 1 hari tu. Sekarang bulan 3, bulan 4, tiba-tiba boleh PM, "Tuan, terima kasih banyak tuan. Saya tak sangka 2-3 bulan ni bos saya boleh puji saya berpenampilan baik." Oh, kita dengar. Kenyang tidur malam tu Lena. Walaupun kena makan juga kan. Tapi nak kata itu perspektif. Bila dah masuk fasa 3, kita start pening macam mana nak make sure boleh bayar semua staff punya gaji. Sampai tak apa? Tak apa lah, gaji aku kena potong sikit, tak apa lah. Asal budak-budak ni boleh. So push factor fasa 3 bila berpartner ni, urus company adalah nak make sure staff. Satu company ni dia seronok. Okay, pernah tak kita duduk dengan member yang semua setuju benda yang sama? Time tu sama macam kita ada dengan staff, dengan team kan. Semua seronok bila, bulan ni kita capai sale 15,000. Lepas tu semua tepuk. Tahniah semua, tahniah. Best. Feel dia beza. Ada 3-4 orang tepuk-tepuk sama-sama. That kind of feeling. Tapi dalam masa sama kita pun memikirkan, okay, macam mana nak make sure sustain. Apa lagi kita boleh buat? Dan masa tu start kerja sendiri dengan start berpartner ni, dia tak jadi 9 to 5. Dia tak jadi 8 to 5, 9 to 6, tak ada. Dia tak jadi macam tu. Even malam sebelum kita tidur kita fikir, okay, esok nak kena buat apa okay, minggu depan ni, ni nak raya ni, macam mana staff? Adakah bermakna hidup makin tak tenang? Operational wise kita dah banyak lepas. Kerja-kerja renyah. Contoh, kerja-kerja key in data. Kerja-kerja contohnya follow up dengan klien. Kita dah tak buat dah. Kita bagi guidance. Tengok dalam grup, tengok staff jawab, okay, staff jawab macam ni. Okay, ni betul. Staff jawab betul, kita tahu, bro, okay, bagus. Cara awak, okay. Satu benda, ni saya belajar. Satu benda yang bagus bila kita jadi staff, dulu sebab bos kita pun pernah buat. Dan bila kita jadi bos, kita buat macam tu, kita nampak. Antaranya adalah, ramai orang, dia komen benda buruk. Ni salah awak buat ni, kenapa? Guna. Okay. Tapi benda baik dia buat, kita tak komen. Padahal benda baik tu sebenarnya memberitahu dia, you are doing a good thing. You are doing benda ni lah yang betul. Ini orang cakap apa? Buat 100 benda baik. Buat 99 benda baik, satu benda salah. Yang salah tu juga nampak. Ya, itu masalah kita. Dan benda ni pula sebenarnya diulas tau dalam satu buku. Saya baca dalam buku oleh Dr. Peterson. Dr. Peterson ni dia ada buat satu buku, 12 Rules of Life. Dalam 12 Rules of Life ni dia kata, salah satu dia punya konsep adalah you kena treat orang lain sebagaimana you nak kena treat diri sendiri. Okay, dia kata apa masalah? Kita ambil contoh anak. Kita dengan anak kita, ataupun kita dengan anjing. Dia dah buat anjing tau, anjing. Kita dengan anjing, kita boleh level anjing sakit, kita tak tidur malam, pergi vet. Bila doktor suruh bagi makan ubat ni, kita akan pastikan anjing ni makan. Tak kira macam mana. Untuk Muslim kucing. Kucing lah kucing. Tapi nak kata dalam buku tu lah. Tapi dalam doktor ni bagi tahu, dia kata pada diri kita, perasan tak? Kita pernah buat macam ni. Kita pernah pergi jumpa doktor. Doktor kata apa? Awak sakit ni, awak kena makan ubat 2 kali sehari. Pernah tak kita kata, alah kau ubat je pun tak payah. So, menyebabkan sebenarnya bila kita treat orang, kadang-kadang kita terlepas nak treat diri sendiri dengan baik. So sebenarnya part of treating other people dengan baik, melatih diri kita supaya kita nak treat diri kita pun dengan lebih baik. Boleh nampak tak konsep apa? Dalam. Aduh. Dia kena
dia kena meresak je. Okay, ya. Ulang dah. Okay, tadi kita cerita. Kalau orang buat jahat, kita tala baik ni. Orang ni salah gini, orang ni patutlah macam ni. Lepas tu, kadang-kadang kita buat public humiliation. Member depan marah dengan orang lain. Which kadang-kadang kita tak boleh control lah emotion. Tapi kita kena cari jalan untuk improve. Okay, tapi benda baik, kita tak puji dia. Bro, bagus lah cara you handle ni. Very good, very professional. I like it. Keep it up. Kita tak buat benda tu. Okay, ni pada orang. Dan lagi teruk adalah pada diri kita. Unconsciously, kita buat benda yang sepatutnya kita tak buat pada diri kita. Tapi kita buat. Contoh. Kita cari salah diri sendiri. Yang tu kita nampak. Kita tak hargai diri kita as sepatutnya. Ini makan gaji versus sayang diri ni. Tak, sebab ni perspektif makan gaji apa semua. Dia ada part of it. Okay. Kenapa saya kena cerita? Sebab dia memang part of it. Saya bagi tahu dia part of it. Ini benda yang kita sebut sebagai intangible. Benda tak ada lain tak putih, tapi bila berubah terasa. Ya. Dia takkan efek bila kita ni. Dia efek pada contoh. Saya pernah satu hari stres. Fikir balik, saya pernah balik anak nak main. Saya kata, apa ni? Dah cukup, tidur. Saya naik suara, budak tu nangis, saya buat tak tahu. Dan masa tu, kita nak tidur, kita termenung. Apa aku buat tadi? Apa aku buat tadi? Kalau kita terfikir tau, imagine. Kalau tak terfikir. Imagine orang, kita dengar suami ke isteri ke yang tak terfikir. Sampai level nak bunuh anak sendiri. Menakutkan tak? Menakutkan. Okay, macam mana benda tu datang? Sebab dia datang dengan beberapa faktor. Tak mula hargai diri yang sepatutnya, dekat office tak betul-betul delegate kerja dengan baik, tak ada SOP dengan baik, perspektif yang betul tak ada dan sebagainya. So itu 3 fasa lah. Banyak kita pusing ni, tapi tak boleh dia benda tu tak boleh lari even semalam jumpa dengan one of the partner, saya luahkan perasaan tentang kerja dan sebagainya. Dan dia sendiri bagi tahu. Dia kata lelaki luah perasaan kat lelaki dia sebab business partner ke business partner. Jauh sikit. Tak ada lain bro. Dia macam ni tau. Ni bila makan gaji, kita akan luah perasaan perspektif makan gaji tau. Bila saya kerja sendiri, saya luahkan perasaan macam mana kerja sendiri punya perasaan. Dan kita setuju lah contoh. Kau pun pernah macam tu? Aku pernah aku termenung seminggu tak buat apa-apa, rasa macam orang tak erti nak hidup. Memang kami berkongsi perasaan sama. Perasaan bila ketongsi sama tu, itu yang syok. Itu yang syok. Macam sama-sama suka MU, sama-sama contoh. Sama-sama masuk gol. Macam tu. Sama. Okay, 3 fasa transition. Now, kita sentiasa dengar dimomokkan lah, business is the best way, the best, sky is the limit, you sendiri decide potential. Okay, apa transition point ataupun kita sebut sebagai trigger point lah. Okay, aku dah kena buat bisnes ni. Menarik. Kalau ikut, ni cerita dulu lah masa universiti dulu. Kita ambil patah balik sikit universiti. Masa universiti dulu, saya memang... Bukan patah balik sikit tu. Okay, baik. Masa universiti dulu, kita memang berhajat untuk bekerja sendiri sebab kita melihat depan mata. Masa tu jumpa Amin Idris. Amin Idris sekarang selebriti kan. Memang kita nampak depan mata, iaitu orang yang bro, jom. Pukul apa? Pukul 2 petang. Bro, jom. Pergi mana? Pergi makan, lepak, sembang. Kalau kita makan gaji, boleh tak macam tu? Tak boleh kan? Okay. Tapi masa tu kita nampak, syok juga kerja sendiri kan? Boleh tahan. Lepas tu tanya, bang, macam mana? Syok kerja sendiri ni kita boleh decide. Okay. Masa tu kita dah ada a bit of mindset of, they call it freedom of life lah. Semua benda you decide sendiri. Okay. Tapi saya ingat lagi, dia pesan. Dia kata, kalau kita terus kerja sendiri, dia kata, kita akan langgar dinding lagi teruk daripada kita berguru dengan orang ataupun they call it bermacai lah. Jadi macai. Jadi hamba kepada pembelajaran. Jangan hamba kepada duit. Belajar. Maksud dia, you kerja makan gaji for the sake of learning. Belajar betul-betul. Sebab apa? Sebab depan kita ni dah ada orang yang dah langgar. Jadi bila dia pegang kita, Nawi, stop. Dinding ni nampak macam kukuh tapi ni dinding kapur. Jangan risau, kita langgar je. Kita macam mana bos boleh tahu ni dinding kapur? Cuba tengok tekstur dia, boleh tengok apa. Boom, langgar. Sungguh. Tapi kalau kita buat sendiri, nampak dinding besar. Rasa? Tak boleh. Kita tak tahu. Padahal tu dinding kapur je. So, itu adalah peringkat awal. Okay, lepas tu after 6 years plus masa tu bila datang situasi anak dah start umur setahun. Berapa bulan, still few months. 2019. So bila kita dah start merasakan bila kita balik kita penat, lepas tu wife pula cakap, abang bila nak bantu apa semua. Jadi kita start tu ada dilema sebab family punya interest.
Family man lah, family man lah. Oh lah. Family man lah. Off market, Mat. Okay. Sorry ya bro Sorry ya. Okay, baik. So masa tu kita dah start ada fikiran tu. Tu yang pertama. Kedua, sebab I understand myself adalah orang yang bersosial. Mungkin ni perasaan kan. Kita ni jenis nak sembang, nak apa. Dan kita dalam grup WhatsApp memang ada grup usahawan. Jadi kita tengok kan, bayangkan usahawan boleh bikin kita jealous sebab apa? Hey guys, anyone would like to have a coffee together? Lunch hour? Biasa. Kita macam, seronoknya. Itu juga sebenarnya menjadi trigger point. Sebab dia, I know myself. I know that I need that kind of socialization. Dia to socialize, untuk jumpa orang, minum kopi dan sebagainya. I need that. So bila kita kerja sendiri, kita bukan, bos saya nak keluar minum kopi bos. Dia mesti ada justification macam ni. Berapa sale nak bawa nanti? Kita pada nak networkingnya ni, nak simbang-simbangnya, nak faham perspektif orang jual kapet, orang jual produk minuman. Kita nak faham tu je. So benda tu menyebabkan kita strict tau. Kita dah ada limitation. Jadi masa tu member pula banyak kali jumpa, dia pun trigger kita. Nawi sampai bila Nawi? Kita nak makan gaji ni. Member pula tala kita baik punya. Itu macam kat radio lah. Tak handsome tak apa, yang penting. Itu cerita dia tu. Jadi kita memikirkan banyak, lain-kali berbalik kepada our personal goal. Personal goal saya masa tu memang saya dah banyak persediaan saya juga sebenarnya. Saya start kira-kira balik duit cukup tak. Persediaan. Persediaan tu kena buat. Walaupun ada orang cakap kan, bro, aku langgar je. Okay, I know myself. I'm a calculative person. Saya akan berkira-kira sedikit. So saya kira masa tu saya punya income, saya punya simpanan boleh tahan saya 2 ke 3 bulan. Boleh tahan, memang clean. Habis semua 3 bulan boleh tahan, tak ada hal. Masa tu ada cash in hand. Kalau teruk sangat, korek tabur haji. Teruk sangat lah. Okay, so satu part settle. Okay, yang kedua, kita fikir, lepas tu nak kerja apa? Okay, nak kerja sendiri. Okay, kita akan jumpa orang kerja sendiri, tanya, macam mana kerja sendiri? Senang lah. Kau kena ada SSM, ada apa. Baca-baca sikit. Tak susah mana pun. Jadi, sampailah trigger point bila member pun duk push, kita pun nak fikir family, kita pun fikir ada benda yang menyebabkan kita ada limitation. Jumpa bos, beritahu lah bos, saya dah berhenti. Bos pun alhamdulillah, sebab bos minta justification. Kenapa nak berhenti? Mungkin nak boleh explain. Saya memang bagi tahu, masa saya berhenti tu saya bagi tahu, okay bos, saya memerlukan flexibility masa saya yang saya boleh putuskan apa saya nak buat waktu lunch hour. Apa saya nak buat waktu petang. Saya nak balik awal ke datang ni. Masa tu bos cakap, okay, yang tu saya tak boleh beli. Itu saja. Yang lain-lain kita tahu gaji ke apa ke, benda boleh nego. Tapi flexibility masa bos kata, okay, yang tu saya tak boleh beli. Sebab saya bekerja dalam time constraint punya keadaan lah. Dia nak ada time period, waktu bekerja, disiplin datang office. Dan bila saya jadi majikan, saya faham benda tu. Tuntutan kerja lah nak menguruskan. Tuntutan kerja. Sebab, okay betul, saya setuju. Bila PKP orang kata, PKP kan online. Betul. Tapi, expectation kita dengan apa yang dia deliver berbeza. Sangat berbeza. Jadi bila kita duduk depan-depan, contoh, idea datang ni, kita sebagai bawah, idea datang. Tengah tulis, Allah idea. Kita boleh, contoh, Nik, jap. Terus jadi. Tapi kalau online, kerja kat rumah, kita tengah semangat ni, tiba-tiba nak WhatsApp, tiba-tiba call. Dah lah slow. Call, alamak, dia tak angkat pula. Mood tengah ada ni, tengah semangat ni. Member ni kita boleh cerita kat dia. Tak dapat, dia sangkut. Dan bukan sekali, berkali-kali. Menyebabkan, tak boleh tak ni. Sangkut. I need to have this kind of environment. Okay, let's say lah, kita kata kita staff, kita tak nak macam tu. It's your choice. At the end of the day, saya akui, kalau you nak culture you nak apa yang you nak, you build your own business. Definitely you akan dapat apa yang you nak. You nak bangun pagi lewat, you bangun subuh 6, 6.30. You nak tidur sampai pukul 1. Silakan. It's your business. Dan saya pernah lalu benda tu. Saya pernah tidur. Memang gila lah weh. Tapi lala-kali sendu. Kita sendiri rasa macam, apa hidup aku macam ni gila apa weh. Macam tu lah. Maksud lah. Okay, Arif. Macam tu lah. Dia kena berhenti dulu buat bisnes sendiri baru memahami apa perasaan bos. Bagi yang akan bekerja, Okay, bagi yang akan bekerja yang memang aku tak kot bisnes sendiri. Okay. Dia macam ni lah. Sebenarnya kan, bila kita betul-betul faham, kalau baca buku, satu buku Brian Tracy. Brian Tracy ni kan kira famous lah dalam closing semua. Dia kata berbalik pada basic, matlamat.
Matlamat ni sebenarnya menyebabkan kita ada misi. Alah, kalau kita ambil balik hadis Nabi, bukan hadis Nabi, sirah Nabi kan. Sirah Nabi, ingat tak ada satu kisah yang mana ketika mana Rasulullah ketuk batu, ketuk batu. Dia kata akan menawan gelang Kisra. Gelang Kisra. Oh, ketika kejar mana Nabi hijrah malam. Hijrah malam tu, lepas tu Nabi ada sebut tentang gelang Kisra kan. Kita ni bukan ustaz jadi ingat tak ingat. Yang mana dia kata apa? Dia kata Parsi akan jatuh. Okey. Bila kita ada satu matlamat, walaupun matlamat itu jauh, sebenarnya itu adalah salah satu drive kenapa manusia dicipta. Berat betul lah sesi manusia. Okay. Ni kenapa nak cerita tu? Sebab lala kali kan, saya bila seminggu yang saya termenung tu, lala kali saya tanya balik kan, apa aku nak sebenarnya dalam hidup aku ni? In the end balik pada basic kan? Ya. So balik pada apa yang Nabi buat dulu, apa semua. Memang macam tu cerita dia. Memang itulah hakikatnya. Apa yang aku nak dalam hidup, yang akhirnya imagine pernah saya dapat projek kan. Masa tu dapat income, I can say dalam seminggu 2 minggu tu I can get 15,000 lah, 15,000. Bro, masa tu account 15,000 bro. 2 minggu. 2 minggu bro, 15,000. Masa tu macam settle. Kalau sebulan 3,000, berapa lama dah settle dah? 5 bulan. 5 bulan settle. Masa tu macam okay, masa tu kan dah datang benda lain. Okay, bukanlah benda tamak apa tak, benda lain ni tu kan. Okay, apa lagi aku boleh buat untuk hidup aku ni? Dan masa tu kan, contoh member PM, Nawi aku susah bro, aku punya business tak apa semua. Time tu bila kita ada ni, kita tahu kita ada cash. Bro, apa cerita? Aku perlukan duit sikit lah apa semua. Okay, how much you need? Dalam 5,000 lah bro. Okay, 5,000 kita tahu kita tak mampu. Sebab kita fikir 15,000 tu, banyak. Kita kata bro, macam ni, aku bagi kau 1,000. Kalau kau ada duit nak bagi balik, kau bagi balik. Kalau tak ada, aku kira halal. Full lah. Boy, masa tu bro, patutlah kenapa orang kata, kenapa bila you jadi kaya, you beria nak jadi kaya lagi. Okay, itu next topik next. Itu cerita lain lah. Kenapa Tapi kita nak kaya? tapi nak kata kan, baru faham. Patutlah kenapa dalam Islam ni kita memang digalak untuk kaya sebab tu. Sampai orang kata apa? Zakat biar jadi macam gaji kita. Contoh kalau dulu gaji kita 3,000, biar zakat 3,000. Bila dah lalu benda tu, walaupun sebenarnya sekali je tu baru dapat merasa kan sekali. Tapi masa tu baru faham. Patutlah kenapa orang yang bisnes dia jadi kaya, dia nak kaya lagi. Sebab perasaan yang member datang ni, bro, member tu member lama bro. Erti hidup mana memberi kan. Dan kita masa tu kita tak expect dah. Kalau dulu kan kita kata bro, aku bagi kau ni, bagilah sikit. Ini level kau tak bagi sebab kau tahu kau dah ada, kau cukup. Masa tu bro, lain, jiwa tu lain. Walaupun kita bukanlah orang yang have, tapi masa tu kita bagi 1,000, kata okay bro, kalau kau nak bagi, tak bagi. Dan benda tu kita tak ingat, benda tu macam puff. Kita tak ingat kita bagi. Sebab kita tahu kita dah ada masa tu bro. Itu kita cerita topik lain, tapi nak kata daripada makan gaji jadi business and then business partner, benda tu saya lalui. Perasaan yang staff dapat gaji kan. Lepas tu bila dia boleh balik kampung, betul bila dah balik kampung kita tanya, macam ni family? Alhamdulillah tuan, alhamdulillah ni. Dapatlah bawa mak jalan-jalan, makan aiskrim. Nak cakap apa lagi bro? Dia macam one after another. Dulu mission kita lain. Sekarang ni mission kita dah jadi macam staff cukup makan, sono. Lain lah. Perasaan tu berbeza. Perasaan tu tak sampai kalau anda tak jadi majikan lagi lah. Ya. Dia lepas saya lalu baru saya macam dengar boleh. Patutlah dulu bos macam tu. Patutlah kenapa orang patutlah. Masa tu kan kita punya nafas lepas tu waktu kita duduk termenung kat tilam kan. Kat tilam sebelum tidur kan kita macam patutlah. Banyak tidur ni. Kau janganlah. Okay. Kira menarik ke membuka minda. Kerja sendiri ada dua-dua serabut. Susah dua-dua. Serabut Confirm. Cuma jenis serabut je berbeza. Yeah. But in the end dia define serabut macam mana pun. Satisfaction tu. Definition satisfaction tu akan berbeza. And in the end kena patah balik aku suka tadi ada. Sebab pasal basic. Last sekali patah balik basic. Makan gaji pun patah balik basic. Yeah. Biasanya fikir basic ni, aku nak apa sebenarnya bila kita kena pecat biasanya. Bila dalam kerja macam, cari kerja tak dapat, kena buat apa sebenarnya? Macam tu lah. Betul. Last. What's next?
Sebenarnya itulah baru-baru ni saya baru balik umrah. Oh lama. Okay. Alhamdulillah. Sebenarnya kan plan umrah ni surprisingly lah. Ni awal tahun itu wife bagi tahu lah dia kemah rumah. Yalah mood tahun baru mestilah nak kemah rumah kan. Dia kata awak tahu tak saya jumpa dalam buku nota lama awak. Buku nota apa Alah buku nota kecil dulu yang awak catat-catat masa pergi program lah apa bengkel semua kan. Ya, semut bye, semut. Aduh, sabarlah. Okay, baik. Jadi dalam tu dia kata apa? Dia kata, tahu tak? Dalam salah satu nota awak, dia tulis, matlamat awak tulis adalah pergi umrah sebelum umur 30. Dan walaupun lambat, tapi dapat alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, masa saya pergi umrah tu, sebenarnya dia tak ada dalam plan terdekat sebab kita isu COVID. Sebelum COVID, kita dah plan, okay, 2020 nak pergi. Sekali COVID, lepas tu kita macam, tak apalah, 3-4 tahun lagi tak apalah, kita risau kan COVID dan sebagainya. Dan saya dah lah alumni 2 kali COVID, tu masalah tu. Kena masa pergi umrah tu dengan kena tahun lepas. Oh, lagi tak boleh pula. Okay. Lagi mencabar tahun lepas tu sebab ada member masuk hospital, stage 3. Sampai bantuan pernafasan. Oh, masa tu takut. Kita takut tau, that guilt tu. Tapi memang minta maaf sungguh lah. Memang kita tahu kita guilt, memang call. Minta maaf lah apa semua kan. Kita pun tak sangka benda tu. Okay, so balik benda tu. So what's next tu? Bila saya pergi umrah, perjalanan saya masa tu average sehari dalam 10,000 steps. 10,000 step. Okay. Jadi bila 10,000 step ni dia punya penat luar biasa. Kita, ya Allah, kita kat office ni berapa step sehari? 1,000 kan? 1,000 kan? 1,000, 2,000. Bayangkan 10 kali ganda kat sana. Dalam keadaan kita tak berlatih tak apa. 10,000. Paling kemuncak 22,000 ke 23,000. Ada sebab kita pakai jam yang tu kan. So 23,000 masa tu macam tak pernah pakai lotion massage kita pakai. Okay, jadi ada ziarah lah. Kita ziarah tempat haji. Tempat Muzdalifah, Mina dan sebagainya kan. Depan mata tengok perjalanan yang jauh. Kita buat umrah dengan sa'i, itu pun sakit je luar biasa. Umur baru 30 lebih, tapi sakit luar biasa. Badan sakit, lenguh kaki, luar biasa. Dan bila mutawif, ustaz tu sendiri cakap, dia kata, kita ada tanggungjawab untuk memenuhi rukun Islam. Apa kita punya alasan? Dia bukan sebab ada rezeki baru pergi, tapi kita cari rezeki supaya kita boleh pergi. Nampak tak beza? Kita bukan dia macam ni. Nanti ada masa aku pergi lah. Tak. Aku kena bagi ada masa supaya aku boleh pergi. Menyebabkan yang next ni memang fikir lah. Satu, dari sudut company wise memang kita ada target company lah. Tapi nak kata on personal level, bila kita bantu company, personal level kita memang bagi tahu nak capai haji before 40. Sebab apa? Nak memenuhi rukun Islam, kewajipan tu. Walaupun sebenarnya ada je cerita-cerita besar lain. Kita cerita dari sudut kepimpinan negara dan sebagainya. Itu cerita lain lah. Itu banyak lagi lah misi-misi yang kita tak cerita kat sini lah. Tapi nak kata, personally, bila dah pergi umrah tu, depan mata. Umur 60 lebih, 70 lebih, dah uzur. Tak dapat lakukan umrah. Pergi jalan kaki, balik kontak kita orang tanya, kursi roda ada tak? Kenapa? Mak tak dapat jalan. Kenapa mak tak dapat jalan? Sakit kaki. Dan alhamdulillah masa tu rezeki saya ada infak, 2 infak 300 lebih. Tak fikir banyak bro. Masa tu tak tahu kenapa. Allah Ta'ala tak fikir banyak. Terus keluar tepi dalam farmasi kan. Tanya dia. Kita ada Arab sikit kan. Kam hadha. Dia kata Talatu sitah. Talatu mi'ah. Gitulah. 300 lebih. 300 lebih. Duit infak ada. Terus bayar. Terus bawa keluar kursi roda. Bro, nah ambil. Member tu penuh. Mana dapat kursi roda ni? Beli. Tak ada hal. Orang infak. Bagi terus, settle. Terus dia pergi balik, ambil mak dia balik. Oh bro, jiwa kat situ bro, memang lah. So memang niat sungguh-sungguh supaya dapat pergi haji awal. Sebab apa? Sebab nak memenuhi rukun Islam. Satu. Dan yang kedua adalah nak dapat duit macam mana? Saya kena bantu company. Nak dapat company ada target. Kita orang memang target ada certain sales, staff nak berapa ramai, lepas tu nak target nak bagi bonus. Memang kita ada target, kita ada bincang. Itulah mission baru saya. Dan dulu tak terfikir tau. Dulu 8, 9, 10 tahun lepas tak terfikir pun nak fikir tentang macam mana nak bagi bonus pada staff. Tak terfikir. Macam mana nak make sure dia dapat rasa bulan tu dia mewah sikit. Tak terfikir bro. Walaupun part of it kita fikirlah management nak elak cukai ke. Bukan elak cukai, sorry. Tak ada boleh. Nak kurangkan cukai, nak bayar zakat lebih. Tapi nak kata part of it memang untuk berbelanja pada dia. So macam nak raya ni. Nak raya ni awal-awal kita dah announce. Kita tak dapat bagi duit raya. Tapi kita bagi cuti raya. So, kan raya Isnin tu cuti awal buruh kan. Cuti buruh, hari bekerja. Selasa, Rabu, cuti 2 hari. Kami Jumaat. Kita bagi tu siap-siap. Okay.
InsyaAllah kita tak dapat bagi duit raya sebab ialah sale drop sikit dia nak bulan puasa semua, tapi kita bagi cuti. So member kita nampak muka dia, staff kita nampak muka dia. Oh okey dah tuan, okey lah. Dah terus bagi tahu kat wife. Oh okey kita nak cuti semua. Dia dah dalam kepala dah fikir dah seminggu cuti nak buat apa dah. 2 tahun bro, kita tak raya betul-betul, tak apa semua. 2 tahun. Apa salahnya kita start lagi 2 hari, seronok lah. Beza lah feeling tu beza. So what's next adalah grow company dan juga nak pergi haji ya, nak pergi haji. Dan doakan untuk saya habiskan PhD sebab saya nak sambung master tahun ni. Lepas tu dah habis master, saya memang target nak sambung PhD. For the sake of learning. InsyaAllah lah saya nak cuba. Simpan 2022 kita tengok bila Dr. Asnawi akan datang ke siaran seterusnya. Kerana ini bukan Tuan Asnawi, kita Doktor. Doakan. Memang insyaAllah bulan 6 ni sambung MBA dekat quiz. Hopefully tengah tunggu offer letter lah. Alright, menarik. Thank you very much for today, Nawi. Kata terakhir lah untuk orang yang mendengar podcast. Okay, baik. Kepada yang dengar podcast ni, especially anak muda. Saya beritahu ni sebab memang target kita anak muda. Sebab saya memang kita dah lalui sama-sama benda tu. Saya cakap satu je. Kalaulah sebenarnya dalam Islam kalau ni tak elok sebenarnya, tapi tak apalah kita ya. Saya jumpa balik Asnawi yang muda, saya akan cakap macam ni. Hasil lebih, sabar lebih. Sebab apa yang saya buat hari ni sebenarnya adalah hasil yang saya buat dulu. Dulu waktu saya bekerja dengan satu tim dulu kan, kita weekend, malam semua. After that many years, bila kita kerja sendiri, orang tengok kita differently. Orang kata, Asnawi, you lain lah. You punya style, cara cakap, cara fikir, cara bertindak, cara buat keputusan. Dan saya tak ada jawapan lain. Adalah apa yang saya dah buat many years back, yang saya dah buat tu. Saya dah join ni, kita berguru dengan bos kita, lepas tu kita dengar nasihat dia, walaupun yalah kadang-kadang kita kena marah, kita dengar, tak apa. Tapi after that, kita telah menghasilkan satu tindakan yang lebih baik. Yang lebih, orang kata apa, keputusan tu nampak macam lebih bertimbang rasa, lebih mature. Dan kita tak pernah bayang benda tu kita boleh buat. Cuma kerisauan saya adalah, yalah kita pun main Twitter. Kadang kita nampak, semua benda kita nak komen, semua benda kita nak jadi seolah-olah kita paling tahu. Tak. The best adalah orang yang paling diam, tapi usaha yang ditunjuk itu, once dia dapat, time tu orang semua akan terdiam. Sebab apa? Sebab orang dah bising peringkat awal. Orang nampak, dia ni bising. Tapi at the end of the day, hasil tak ada. Tapi orang yang diam, akhirnya bercambah menjadi satu tanaman, satu tumbuh-tumbuhan. Orang kata apa? Jadi macam buluh Jepun. Buluh Cina. 5 tahun pertama, takkan tumbuh apa-apa. Lepas naik tahun ke-6, naik. Dia jadi antara tertinggi antara buluh-buluh yang ada. Buluh Cina tu saja. So I was like, amazing. Dan benda tu berlaku pada saya depan mata. Beberapa kawan-kawan saya yang dulu tak bising tak apa. Sekarang bisnes dia cerita bukan, kita cerita sales 1 juta. Dia tak cerita sales 1 juta. Dia cerita overhead 1 juta. Boleh bayang tak? Kita overhead kan? Okay, sekarang overhead plus minus dalam 30 ke 40 lah. Yang memang every month kena keluar. Tapi dengan dia kata apa? Berapa bro? Tak apa. InsyaAllah. Dia pernah rugi 200k. Dia pernah rugi 200k. Kita dengar, macam mana kau boleh hilang duit 200k? Kita hilang 1000. Macam kena scam kan? Tak boleh bayang. Tapi bila shock duduk dengan dia, kita dah nampak macam, sebab dia start awal. Jadi bila kita dengar sale 5 juta, 10 juta, kita macam amazing bro. So, kalau tanya saya, sabar, hasil. Dan tolong jangan hentikan pembelajaran. Dengan orang lagi muda ke orang lebih tua ke, semua ada pembelajaran. Semua. Depan mata kita semua boleh kita belajar. Itu yang saya nak cari. Nah, benda itulah cabaran orang muda. Contoh, masuk kerja, ada degree. Exact. Bila exact masuk, gaji dah 3,000. Masuk, ada technician bawah. Ada operation bawah, kerani bawah. So, takkan aku dengan kerani ikut. Doktor baru masuk, tak nak dengar cakap ni, dah 18 tahun. Belajar. So, itu pesanan kepada mereka di luar sana. Okay guys, terima kasih kerana bersama dengan kami. Ini adalah episod pertama. It's a good thing. Aku tak ada pengalaman. So, kita jemput orang yang lebih bila dia bercerita tu, dia ada jiwa macam ni. Jiwa. Perasaan. Dulu tak boleh. Bila dah lalu tu, kita macam, baru faham. Itu kalau dulu masa, kau pernah beritahu yang apa beza faham dengan faqih apa?
Ada dulu engkau. Kita luar. Okay. Okay, Baik. So, kalau anda ada siapa-siapa yang kita nak jemput yang boleh menyampaikan, berkongsi dengan rasa sekali macam ni. Full lah. It's good lah. It's good. Boleh suggest dan topik apa yang kita nak bincang lepas ni, nak sembang lepas ni. Boleh saja dalam komen ataupun PM ke. Komen lah, senang kita orang baca, admin baca. So we will do this kind of session, podcast supaya sekali lagi broaden the spectrum. Yeah. Tak ada betul, tak ada salah. Kita mulakan kau betul, kau salah, tak ada. Tak ada. It's just a matter of lebih bertimbang rasa, lebih waras, lebih logik. Your life is your life lah. Betul. You decide the best. Yes. Betul. Right. Itu saja. Terima kasih Asnawi. Terima kasih tim. Terima kasih Nick. Saya jemput. Dia jadi macam hati berdebar-debar dalam cerita ni. Katalah. Dah luar habis. Sebenarnya sembang sampai mati belum tentu kan. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih semua. Kita jumpa pada sesi akan datang. Assalamualaikum.